Hai semua, selamat kembali. Sentimen pasaran saham global mengikuti arah aliran Wall Street. Bagaimanapun semalam di AS, dagangan adalah berhati-hati dan indikator ekuiti ditutup sedikit rendah. Pada hari Selasa, saham dan mata wang Asia Pasifik didorong oleh berita tempatan. Akibatnya, indikator di pasaran Jepun jatuh manakala meningkat di pasaran Korea Selatan dan Australia. Sumber utama berita optimistik pada awal minggu ini datangnya dari China. Beijing nampaknya telah memutuskan untuk membantu secara radikal sektor hartanah yang sedang tenat. Pihak berkuasa negara itu telah menggalakkan bank-bank di China menyediakan pinjaman tidak bercagar kepada para pemaju. Country Garden Holdings dan Sino-Ocean Group adalah antara 50 syarikat yang akan menerima bantuan kewangan. Dengan cara ini, pemaju hartanah akan dapat mengeluarkan dana untuk membayar balik hutang. Ia dijangka menyediakan $446 bilion untuk menstabilkan industri dan menyediakan berjuta-juta buah rumah kepada pelanggannya. Pemberi pinjaman broker dan pengurus aset yang bermasalah di China telah diperintahkan untuk memenuhi semua keperluan keuangan yang munasabah bagi pemaju hartanah. Di samping itu, Bank Rakyat China berjanji untuk memastikan kadar pertukaran yuan stabil pada tahap yang munasabah dan seimbang. Dolar AS berada di bawah tekanan berterusan pada awal Selasa kerana yuan menerima sokongan daripada Bank Pusat China. Walau bagaimanapun, dolar AS mampu pulih dengan cepat dan mencatatkan keuntungan dalam julat harian di antara 103.0 sehingga 103.2. Walau bagaimanapun, dolar AS kekal dalam zon menurun di bawah paras 103.3. Di samping itu, mata wang AS sedang menguji paras terendahnya berbanding 6 mata wang utama sejak awal musim luruh. Paras sokongan seterusnya untuk indeks dolar AS ialah pada 103.07 yang merupakan paras terendah bulanan pada 28 November. Paras rintangan seterusnya ialah pada 104.2 yang merupakan paras tertinggi mingguan pada 22 November. Dolar AS susut nilai di tengah-tengah data ekonomi AS yang lemah. Laporan semalam mengenai jualan rumah baharu telah dikeluarkan. Ia menunjukkan penurunan mendadak dalam jualan rumah baharu sebanyak 5.6% dan menjadi satu lagi hujah yang menyokong penamatan dasar keuangan agresif Bank Pusat AS. Bagaimanapun, pasaran sedang menunggu beberapa lagi laporan utama serta ucapan daripada Wakil Fed minggu ini. Imbangan awal kuasa nampaknya tidak memihak kepada mata wang terkemuka dunia itu. Pada permulaan dagangan Asia, dolar AS lemah secara keseluruhan dengan jualan paling ketara dicatatkan berbanding yen. Mata wang Jepun meneruskan aliran kenaikan harga hari ini yang bermula pada hari Jumaat minggu lepas. Julat harga dolar AS berbanding yen telah beransur-ansur bergerak lebih rendah. Semasa sesi Asia hari Selasa, pasangan dolar yen didagangkan dalam julat di antara 147.9 sehingga 148.6. Bagaimanapun, pasangan mata wang itu gagal untuk mengukuh berhampiran paras 148. Selain itu, penurunan harga berundur apabila penjualan dolar semakin perlahan dalam menjangkakan keluaran data ekonomi AS yang penting. Akibatnya, pasangan mata wang itu membuat pembalikan dan meningkat kepada 148.6 menjelang akhir sesi Asia. Walau bagaimanapun, pelabur turut memerhatikan faktor asas yang mempengaruhi pasangan dolar yen. Walaupun mata wang AS kehilangan pandangan yang lebih lemah daripada Fed dan yen mendapat sokongan daripada jangkaan hawkish daripada Bank of Japan, data inflasi menunjukkan bahawa ekonomi sedang mencapai kemajuan dalam mensasarkan pertumbuhan harga yang mampan. Dalam konteks deflasi berterusan, peralihan sedemikian kelihatan positif. Di samping itu, majikan-majikan besar di Jepun merancang untuk menaikkan gaji secara mendadak pada awal 2024. Dalam kes ini, Bank Pusat Negara itu mungkin menamatkan dasar atra longgarnya. Yen akan mendapat sokongan tambahan dan mampu menolak dolar AS dengan lebih efektif.
Bagi dolar Aussie, nampaknya ucapan Ketua Bank Pusat Negara itu memberi kesan negatif kepada mata wang negara. Hari ini, Michael Bullock berkata bahawa adalah perlu untuk membendung inflasi dengan menaikkan kadar faedah dengan berhati-hati. Di samping itu, perbelanjaan pengguna Australia jatuh sebanyak 0.2% berbanding ramalan. Akibatnya, sentimen pasaran berubah dan dolar AS menghentikan penjualan terhadap dolar Aussie. Pasangan mata wang Aussie dolar didagangkan dalam julat di antara 0.6598 sehingga 0.6633 berbalik dan bergerak ke zon menurun. Pada masa yang sama, Aussie kehilangan sebahagian besar keuntungan hariannya dan jatuh di bawah paras 0.66. Di samping itu, Aussie turut disokong oleh berita positif dari China yang telah mengukuhkan yuan dan harga minyak. Oleh itu, pembalikan baharu dalam harga Aussie mungkin berlaku dalam beberapa jam atau hari yang akan datang, terutamanya selepas keluaran statistik baharu dari Amerika Syarikat. Dolar New Zealand juga menunjukkan dagangan bergelora hari ini. Menjelang penutupan sesi dagangan Asia, Kiwi meningkat di atas 0.611 tetapi kemudiannya jatuh berhampiran paras 0.608 pada dagangan yang sangat tidak menentu. Bagi Aussie, data ekonomi AS kekal sebagai pemacu utama untuk dolar New Zealand. Walau bagaimanapun, pasaran juga akan memantau dengan teliti keputusan Bank Reserve New Zealand mengenai kadar faedah. Pengawal selia akan mengadakan mesyuarat esok. Walaupun inflasi negara itu perlahan kepada 5.6% daripada 6%, ia masih jauh daripada sasaran pihak pengawal selia. Sekian saja buat masa ini. Nantikan lebih banyak kemas kini dari Instaforex TV. Kami menghargai maklum balas anda dan sila tinggalkan komen soalan anda di bawah. Terima kasih dan jumpa lagi.